أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان محتالا فخورا. Surah An-Nisa ayat 36. Maksudnya, hendaklah kamu beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Janganlah kamu mempersekutukan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sesuatu. Hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua ibu bapa dan kaum kerabat, anak yatim, orang miskin, jiran tetangga yang terdekat dan yang jauh, rakan sejawat, orang musafir yang terlantar dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak suka kepada orang yang sombong, takbur dan membanggakan diri. Memuliakan ibu bapa, bahagiakan keluarga. Kita sebagai seorang anak perlulah berbuat baik dan berbakti kepada kedua ibu bapa kita hingga akhir hayat mereka. Di samping itu, kita juga sebagai seorang anak dilarang untuk menyakiti hati dan perasaan mereka kerana redha Allah terletak kepada redha kedua ibu bapa kita. Konsep keibubapaan adalah ibu bapa merupakan orang yang paling rapat dengan anak-anak. Merekalah yang bertanggungjawab mencari nafkah serta mendidik anak-anak daripada kecil hingga dewasa. Cara beradab kepada kedua ibu bapa dan keluarga. Yang pertama, sentiasa menjaga hati dan perasaan serta tidak membenci mereka. Dan yang kedua, prihatin dan mengambil berat. Seperti kita boleh bertanya khabar dan menghulurkan bantuan. Cara beradab kepada kedua ibu bapa dan keluarga dari sudut percakapan. Perkara yang kita boleh lakukan dan tinggalkan adalah, sebagai contoh, kita perlu menggunakan intonasi dan nada suara yang lemah lembut serta tidak menyanggah percakapan ibu bapa. Cara beradab kepada kedua ibu bapa dan keluarga dari segi tingkah laku, antara perkara yang kita boleh lakukan. Sebagai contoh, kita boleh menziarahi kedua ibu bapa jika kita tinggal berasingan, serta merawat dan menjaga mereka jika mereka dalam keadaan sakit ataupun tua, serta memberi nafkah dan wang perbelanjaan kepada kedua ibu bapa. Kepentingan beradab kepada kedua ibu bapa yang kita boleh ikuti adalah, sebagai contoh, kita perlulah sentiasa melaksanakan perintah Allah dan Rasul serta menjadi contoh teladan yang baik, kerana setiap orang yang beradab akan dicontohi oleh orang lain. Antara kepentingan lain beradab kepada kedua ibu bapa yang kita boleh contohi adalah membina keluarga yang bahagia dengan saling bantu-membantu dan membina kewibawaan diri. Kerana
Dengan adanya keluarga yang bahagia dapat membentuk individu yang berjaya. Okey, so sebagaimana yang kita tahu, berbuat baik kepada kedua ibu bapa kita adalah satu kewajipan dan ianya adalah berdosa bagi kita jika kita melawan cakap mereka. Jadi, persoalannya di sini, apakah punca-punca berlakunya penderhakaan kepada kedua ibu bapa kita? Jadi, kami berdua akan menerangkan tentang punca-punca penderhakaan kepada kedua ibu bapa kita. Kurang penghayatan agama dalam kehidupan. Anak tidak dapat menilai antara baik dan juga yang buruk dari sudut agama. Contohnya, anak tidak berasa bersalah langsung berbantahan dengan ibu bapa mereka. Seterusnya, kurang menghayati pengajaran agama di sekolah, yang mana mereka tidak mengamalkan apa-apa yang dipelajari, malah hanya belajar sekadar untuk lulus dalam peperiksaan sahaja. Selain itu, terpengaruh dengan perlakuan rakan yang negatif. Rakan yang melakukan perkara yang tidak baik akan mempengaruhi kita supaya melakukan perkara-perkara yang buruk. Mereka akan mendapat kemurkaan Allah. Dan yang kedua, mereka akan disisir dan dipinggirkan oleh ibu bapa dan juga keluarga. Malah, jika mereka tidak bertaubat, akan mendapat dosa besar dan boleh membawa ke neraka. Seterusnya, mereka tidak akan dihormati oleh masyarakat kerana dianggap tidak berakhlak. Yang kedua, anggota keluarga berpecah dan susah untuk mendapatkan pertolongan. Dan mereka susah untuk mendapatkan kawan yang baik kerana orang yang baik tidak akan berkawan dengan kita. Dari segi aspek negara, negara tidak akan maju kerana institusi kekeluargaan yang runtuh, sehingga menyebabkan berlaku pelbagai gejala sosial. Mari kita lihat pula hukum beradab dengan ibu bapa. Islam mewajibkan anak-anak beradab dengan ibu bapa. Islam juga mengharamkan penderhakaan terhadap ibu bapa. Ingatlah, Nabi Muhammad SAW mengingatkan kepada umatnya bahawa keredaan Allah Subhanahu Wa Taala itu terletak pada keredaan kedua-dua ibu bapa kita. Semoga kita istiqamah dalam melaksanakan tanggungjawab dan peranan sebagai seorang anak untuk berbakti kepada kedua ibu bapa kita. Kawan-kawan, mari kita tadah tangan bersama-sama dan ikut Iman membaca doa ibu bapa. Doa ibu bapa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosa kedua orang tua kami, dan kasihanilah kami sebagaimana mereka mengasihani kami sejak kecil. Oleh itu,
Hormatilah ibu bapa selagi hayat di kandung badan. Lakukanlah perbuatan yang menenangkan hati mereka semasa mereka masih hidup. Dan teruskanlah berdoa untuk mereka walaupun mereka telah meninggal dunia. Terdapat sebuah hadis yang jelas menunjukkan betapa tingginya kedudukan yang diberikan Islam kepada ibu bapa. Hadis tersebut bermaksud amal perbuatan yang amat disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah solat yang tepat pada waktunya, berbakti kepada orang tua dan berjihad pada jalan Allah. Sekian, itu sahaja dari kami. Assalamualaikum.